Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah anugerahkan kepada kita, antaranya ialah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman ini adalah merupakan antara kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang besar untuk umat manusia, khususnya kepada orang yang beriman. Maka hendaklah kita menghargai nikmat ini, iaitu usahakanlah kita menjadikan diri kita usahakanlah menjadi diri sebagai hamba-Nya, ya. Usahalah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya ataupun tegahannya. Moga-moga apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang dengan kita, Allah redha dengan kita, insya-Allah. Dan moga-moga juga kehidupan kita diberkati Allah dunia dan akhirat, insya-Allah, amin. Tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini dalam tazkirah mari beringat, kita sambung lagi, kita sambungkan pada setiap hari Rabu, yang mana giliran saya adalah menyambung daripada bacaan buku ataupun kitab Syekh An-Nawawi Al-Bintani yang bertajuk Nasaihul Ibad, iaitu nasihat-nasihat buat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini seperti mana kita lihat pada tajuk yang sangat penting, yang eloknya semua kita sebagai seorang Muslim untuk bersama-sama bermuhasabah. Syekh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dia menukilkan sebuah syair. Syair ni adalah kata-kata syair yang mana ia berupa nasihat. Dan kata-kata syair ni adalah sangat masyhur. Ya? Beliau menukilkan, ya man bidunyahu ishtaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minkal ajal al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Antara maknanya ialah, wahai orang yang disibukkan dengan dunianya, sungguh panjangnya angan-anganmu telah menenggelamkan mereka. Bukankah mereka selalu dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dekatlah ajal bagi mereka? Sesungguhnya kematian itu datangnya mendadak dan kubur adalah tempat penyimpanan amal ataupun tempat simpanan amal. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam syair ni sebuah peringatan kepada manusia untuk janganlah usah mereka terpedaya dengan kehidupan dunia, ataupun janganlah kesibukan dunia melalaikan kita dengan kehidupan akhirat. Dalam kehidupan kita ni ada 3 perkara yang kita akan hadapi. Pertama, ujian hidup. Yang kedua, angan-angan, cita-cita ataupun impian kita. Dan yang ketiga ialah kematian. 3 perkara ini pasti akan dihadapi oleh setiap manusia. Tak kira apa bangsa dia, apa agamanya, akan menghadapi. Jadi apabila seorang itu dia dapat melepasi satu ujian, pasti ujian lain akan menyusul, akan datang pula ujian yang lain. Sehinggalah
kematian datang. Kematian datang kepadanya. Hari ini kalau kita perhatikan, meramai macam-macam kita seorang itu cita-cita nak itu, nak buat ni, nak buat itu, nak buat ini. Ada cita-citanya tercapai, tapi banyak lagi cita-cita yang belum tercapai, tapi yang pastinya kematian telah datang menjemputnya. Walau bagaimanapun, yang penting sebagai seorang hamba Allah, maksudnya kalaulah impian itu selagi tak tersasar ataupun tidak dilarang oleh syariat, tidak ada masalah. Tapi kebiasaannya impian seorang itu ataupun apabila dia hatinya terpengaruh dengan keduniaan, biasanya untuk mencapai perkara tersebut dia akan melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Bila mana mengejar dunia, mengejar impian, mengejar cita-cita sampai lupa Allah, sampai lupa diri sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perkara yang kita khawatirkan. Yang hari ini memang jelas dalam kehidupan kita. Kita boleh muhasabah berapa ramai hari ini orang laksanakan perintah Allah. Berapa ramai hari ini orang yang bekerja, sibuk bekerja, tapi time masa solat dia dapat laksanakan solat, dapat tunaikan solat yang waktu dengan sempurna. Berapa ramai orang sedang dalam melakukan pekerjaan, dia apabila time solat, mereka dapat melaksanakannya. Begitu jugalah dengan perintah-perintah wajib yang lain. Kita boleh memuhasabah. Perkara ini sepatutnya sebagai seorang Muslim, muhasabah tentang perkara ini. Sejauh mana kita luangkan masa kita untuk Allah, dan berapa banyak pula kita telah lupa, maksudnya kita luangkan masa kita banyak kepada keduniaan. Termasuklah apabila dapat nak bekerja, nak berehat itu macam-macam. Ada orang berehat dengan main video game, maksudnya main game, menonton TV dan sebagainya. Jadi kita lupa sebenarnya kita punya kubur kita. Al-qabru sunduqul amal. Kubur itu adalah tempat simpannya amal. Maksudnya bila seorang itu meninggal dunia, tempat yang pertama sekali dia singgah adalah kubur. Jadi bila seorang itu dah ada simpanannya di kubur, apabila dia masuk dalam kubur, dia dah raih simpanan dia. Dia dapat manfaat, dia telah dapat kebaikan. Apabila pertama sekali tempat singgahan pertama, sebelum persinggahan di akhirat seterusnya. Jadi bila seorang itu bila seorang itu dah kesibukan hariannya sehingga lupa Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tak sempat nak menunaikan solat, lupa dengan perintah-perintah lain, tak sempat bertaubat, tapi kematian datang kepada dia, apakah yang dibawa untuk kehidupan di sana? Jadi, muslimin dan muslimat rahimakumullah, haruslah kita memuhasabah, haruslah kita menyatakan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar kerana kelalaian kita, istighfar kerana kecuaian kita, istighfar kerana kita rasa tiada ada apa-apa, hati tak ada rasa apa-apa kalau meninggalkan suatu perintah Allah. Tak rasa risau, rasa macam biasa. Itu sangat memanjakan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaklah kita berusaha tingkatkan ilmu dengan mempelajari, tingkatkan diri dengan ilmu dengan mempelajari tentang perkara agama, sehingga kita tahu setiap perbuatan kita adakah dibenarkan syariat ataupun tidak dibenarkan. Adakah perbuatan saya ini dalam redha Allah ataupun dalam kemurkaan Allah. Sehingga begitu, kita buat apa ni kita tahu. Ini Allah suka ke Allah tak suka? Ini Allah diizinkan, dibenarkan dalam Islam ataupun tidak? Itu. Semoga perkongsian nasihat pada hari ini sama-sama kita bermuhasabah, terutama untuk diri saya sendiri,
Semoga Allah beri taufik kita juga untuk beramal, dan semoga kita dapat sampaikan juga kepada rakan-rakan kita yang lain, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.